Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, selamat berjumpa lagi untuk bahasa Melayu pada hari ini, iaitu bahasa Melayu masih menggunakan buku teks jilid 1. Jadi murid-murid boleh ambil buku teks jilid 1, dan yang kita akan belajar hari ini ialah kesenian dihargai, iaitu unit 11, unit baru. Kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk dia nanti adalah unitnya Rumah Kutai. Dan muka surat buku teks 69. Dan sediakan juga buku aktiviti, sebab nanti kita akan buat aktiviti pada muka surat 77 dan 78. Okey, jadi hari ini kita akan mengetahui berkaitan dengan isi tersurat dan isi tersirat. Apa itu isi tersurat? Isi tersurat ialah ayat yang terdapat dalam petikan. Maksudnya, ayat yang sedia ada dalam petikan itu adalah isi tersurat. Ayat yang boleh kita baca, yang tidak perlu kita memikirkannya. Okey. Kita dapat tahu maksud ayat apabila lihat dan baca ayat. Maksudnya, apa yang ada pada teks kita baca dan kita lihat, kita terus dapat tahu apa yang hendak disampaikan. Manakala isi tersirat pula ialah ayat yang tidak terdapat dalam petikan. Jadi dalam petikan itu, apabila ada dalam petikan, ia adalah isi tersurat. Dan apabila cikgu minta nyatakan isi tersirat, bermaksud murid perlu fikirkan sendiri, maksud ayat perlu difikirkan sendiri berdasarkan petikan. Jadi apabila cikgu minta isi tersirat, murid perlu memikirkan sendiri maksud ayat yang ada dalam petikan dan beritahu ataupun nyatakan dalam ayat sendiri. Okey, jadi maksudnya ayat isi tersirat adalah ayat sendiri tetapi berdasarkan petikan. Jangan ambil di luar petikan. Ambil dalam petikan, kita baca isi tersurat, kita faham maksud isi surat dan kita nyatakan isi tersirat. Apa yang nak disampaikan di sebalik perkataan atau ayat yang dalam petikan. Okey, jadi itu adalah maksud isi tersirat dan isi tersurat dan isi tersirat. Jadi kita terus pergi ke muka surat 69. Apabila murid buka muka surat 69, ini dia punya halaman dia. Kesenian dihargai, itu unit 11. Mendengar dan bertutur, uniknya Rumah Kutai. Jadi semua sudah buka muka surat 69. Cikgu harap murid-murid dapat buka muka surat 69 sebab kita akan sama-sama membaca dan mengenal pasti isi tersurat ataupun idea tersurat dan isi tersirat. Jadi kita akan pergi ke bahagian yang cikgu kotakkan ini dulu. Kita baca yang di atas dulu. Okey. Mendengar dan bertutur. Jadi murid-murid boleh ikut bacaan cikgu ya nanti ya. Unitnya Rumah Kutai. Okey, jadi murid-murid kita boleh ikut bacaan cikgu. Idea tersurat. Rumah Kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Rumah ini bertiang tinggi. Okey, ini adalah gambar Rumah Kutai. Jadi Rumah Kutai ini adalah rumah tradisional Melayu di Perak. Siapa yang pernah pergi Perak dan pernah pergi muzium, mungkin kita akan nampak rumah ini dalam replika rumah ini dalam muzium lah. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Jadi ini adalah rumah tradisional. Kebanyakan sekarang rumah adalah rumah moden dan sangat susah untuk kita jumpai. Jadi ini adalah rumah tradisional dan kita tengok yang di warna merah ini adalah isi tersurat. Yang seperti cikgu cakap tadi, tersurat adalah apa yang terdapat dalam teks. Jadi ada 3 idea tersurat yang telah dinyatakan, iaitu Rumah Kutai dibuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Jadi kita faham Rumah Kutai ini daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Terus kita faham sebab ini adalah idea tersurat ataupun isi tersurat.
Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Jadi kita dapat faham bahawa rumah ini dibina atapnya menggunakan daun rumbia. Rumah ini bertiang tinggi. Jadi kita faham juga bahawa rumah ini mempunyai tiang yang tinggi daripada tanah kepada lantainya. Okey, ini adalah idea tersurat. Jadi kita pergi pula kepada idea kita pergi kepada bahagian di bawah, perbualan. Dan perbualan ini adalah merangkumi idea-idea tersirat. Maksudnya ayat-ayat ataupun perkataan yang perlu difikirkan sendiri oleh murid-murid. Jadi kita baca ya sama-sama, murid-murid boleh ikut bacaan cikgu. Kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah kutai. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Okey, ini jawab. Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Jadi yang kita baca tadi di sini ni dia tidak menyatakan bahawa kenapa diperbuat daripada kayu dan anyaman buluh. Jadi yang tersiratnya adalah kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Jadi maksudnya dia cakap dia bina rumah ini daripada kayu dan buluh. Sebab apa? Sebab bahan-bahan itu mudah dapat di negeri Perak. Itu yang sebab itu adalah salah satu cara untuk kita mengenal pasti isi tersirat ataupun idea tersirat. Okey. Jadi seterusnya sambung lagi. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah ini akan ini kita akan bincang nanti. Okey. Lepas tu kita pergi yang ini. Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Jadi di sini kita perlu isi dengan idea tersirat. Jadi kita tengok sini. Bumbung rumah ini menggunakan atap rumbia. Okey. Yang tersirat, bumbung ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Ini tersurat. Jadi yang tersirat kita fikir, kenapa bumbung rumah ini menggunakan atap rumbia? Kenapa? Ada macam-macam jenis atap, kenapa digunakan atap rumbia? Jadi cikgu boleh bagi satu contoh isi idea tersirat iaitu lebih nyaman. Jadi atap rumbia ini lebih berangin, lebih sejuk dan lebih nyaman ketika kita berada dalam rumah. Okey, yang kedua, pada pendapat saya, okey, yang ini ditanya Yahya, apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Ini nah. Rumah ini bertiang tinggi. Nampak tiang dia sangat tinggi daripada tanah. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Rumah ini bertiang tinggi kerana tak mungkin rumah ini dibina dekat dengan sungai semua kan. Jadi apabila banjir, air akan naik. Jadi kita bagi untuk keselamatan ketika banjir. Jadi dia bina tinggi ni sebab tidak mahu air banjir masuk ke dalam rumah. Ini adalah isi-isi tersirat yang murid-murid perlu memikirkan sendiri berdasarkan isi tersurat. Jadi kita baca isi surat, fahamkan isi surat dan kita keluarkan isi tersirat apa yang hendak disampaikan melalui isi tersurat. Jadi seterusnya murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 77 dan bila murid-murid membuka muka surat 77, murid-murid akan dapat tengok halaman begini. Tema 4, kebudayaan kita, kesenian dihargai. Jadi di sini adalah muka surat 77. Kalau lain, muka surat lain lah tu. Tengok betul-betul muka surat 77. Jadi kalau dah tengok muka surat 77, tengok di atas ni dia ada beberapa poin ataupun beberapa kotak mengalami maklumat. Okey, kita baca sama-sama ya. Lengkapkan dialog, kemudian tuturkannya. Okey, disuruh kita lengkapkan dialog ni menggunakan jawapan-jawapan yang diberi, kemudian bertutur. Jadi murid-murid boleh bertutur, mungkin boleh minta tolong kakak ataupun mak atau ayah lah
bertutur. Jadi kita akan perlu juga bertutur sebab kita memiliki kemahiran bertutur dan mendengar. Jadi kita tengok di atas ni ya, tajuk dia rumah panjang. Ini adalah gambar rumah panjang. Rumah panjang berada di mana? Siapa tahu? Okey, jawab sendiri. Jadi cikgu pun akan jawab rumah panjang berada di negeri Sarawak. Apa sekarang ni dipanggil wilayah Sarawak. Di Sarawak terdapat banyak rumah panjang yang menempatkan kaum-kaum pribumi, apa tu orang-orang orang-orang asal di tanah negeri ataupun wilayah Sarawak. Okey, tengok di sini. Luas dan panjang. Luas dan panjang itu ciri-ciri rumah panjang. Okey. Sekarang cikgu nak murid-murid tanam di fikiran ataupun letak di fikiran bahawa di sini adalah isi tersurat. Murid-murid boleh tulis di buku isi tersurat. Dan di bahagian sini ada 4 sini adalah isi tersirat. Jadi tulis isi tersirat dan sini juga tulis isi tersurat. Jadi murid-murid boleh tulis isi tersirat dan tersurat. Okey. Luas dan panjang adalah isi yang tersurat. Yang tersirat ni adalah selesa. Sebab apa selesa? Sebab dia luas dan dia panjang. Jadi keadaannya lebih selesa daripada rumah yang kecil dan sempit. Jadi luas dan panjang adalah tersurat. Yang tersirat dia adalah selesa. Okey, seterusnya beratap daun rumbia. Atap dia menggunakan daun rumbia. Okey, yang ini tersurat. Yang tersirat kenapa pakai atap rumbia? Supaya udara nyaman. Yang seterusnya berkongsi ruang tamu. Ini tersurat dia berkongsi ruang tamu. Sebab apa dia berkongsi ruang tamu? Apa akibat dia? Apa sebab dia? Okey, tersirat dia nanti hubungan mesra. Jadi bila berkongsi ruang tamu, hubungan sesama ahli dalam rumah panjang lebih mesra. Yang terakhir mempunyai tuan rumah. Ketua rumah. Jadi yang tersirat dia nak beritahu kenapa mempunyai ketua rumah, sebab kehidupan tenteram. Jadi kita akan isi jawapan-jawapan, cikgu akan bimbing kamu untuk mengisi jawapan. Jadi kita baca sama-sama ya. Bidin. Ini Bidin bercakap. Selamat sejahtera Solo. Luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Okey, Solo. Rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya, kita tengok luas dan panjang adalah tersurat. Jadi tersiratnya lebih kepada akibat dan kesan-kesan dia. Jadi kenapa luas dan panjang? Supaya selesa. Jadi kita tengok supaya selesa. Jadi murid-murid di sini selesa. Ni jawapan dia, selesa. Pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap rumbia? Dia tanya Bidin. Bidin, kenapa rumah ni beratap rumbia? Jadi Bidin dia tengok beratap rumbia, dia tengok yang tersirat dia. Udaranya nyaman. Jadi Bidin jawab, pada pendapat saya, rumah ini beratap rumbia untuk mendapatkan udara nyaman. Ataupun untuk suasana untuk udara yang lebih nyaman. Okey, guna udara nyaman. Okey, seterusnya hubungan kami mesra kerana kami boleh. Mesra ada sini, tak ada. Dia pergi yang tersirat terus. Hubungan mesra. Jadi kita patah balik, tengok. Kalau hubungan mesra, apa yang tersirat dia? Berkongsi ruang tamu. Jadi kita tulis sini, berkongsi ruang tamu. Tiga tu lupa tulis tadi. Sinilah. Kamu tulis sendiri, berkongsi ruang tamu. Hubungan kami mesra kerana boleh berkongsi ruang tamu. Titik. Bidin, tahukah kamu siapa yang menjadi ketua kami? Dia tanya Bidin pula, siapa ketua dia? Jadi Bidin jawab di sini, tidak. Solo, adakah ketua perlu ada di rumah panjang? Mengapa? Dia tanya. Perlukah dia jawab dia tidak tahu siapa ketua dan dia tanya perlu ke ada ketua? Ni mempunyai ketua. Jadi apa tersirat dia? Perlu untuk kehidupan tenteram, Solo jawab. Okey, jadi boleh tulis sini jawapan-jawapan dia. Tapi jangan tulis dulu, kita dengar dulu cikgu cakap. Seterusnya buka muka surat
78. Okey, muka surat 78. Ini cikgu nak murid-murid isi sendiri, tapi cikgu akan bimbing sedikit berkaitan dengan maklumat yang telah dinyatakan. Okey. Tuturkan maklumat di bawah. Dia suruh kita bercerita. Sama juga macam tadi. Sudah siap? Minta tolong kakak ataupun mak ataupun ayah untuk kita membaca. Seorang ambil satu watak. Okey. Cantik dan uniknya. Tajuk dia cantik dan uniknya. Rumah tradisional Kedah. Ini adalah rumah tradisional Kedah. Fizikal rumah itu ciri-ciri rumah ataupun yang kita nampak depan mata. Yang tersurat ni dah nampak depan mata. Kayu hutan yang bermutu tinggi, banyak ruang, banyak tingkap. Okey, fizikal rumah ini adalah yang tersurat. Sebab apa tersurat? Sebab kita nampak depan mata. Keistimewaan dia. Keistimewaan ni kukuh. Nampakkah kukuh? Tak nampak. Kukuh ini sebab apa? Kayu hutan yang bermutu, kayu yang keras, yang bagus. Jadi rumah akan jadi kukuh. Ini adalah isi tersirat. Lepas tu selesa. Kenapa selesa? Kalau banyak ruang, rumah jadi akan lebih selesa. Jadi banyak ruang kita boleh nampak. Selesa tidak boleh nampak. Selesa adalah yang tersirat kepada banyak ruang. Nyaman. Nyaman pun kita tidak nampak. Sebab tersirat cikgu cakap kita tidak nampak dalam teks. Ataupun kita tidak nampak dengan mata zahir kita. Banyak tingkap, kita boleh nampak banyak tingkap. Dan kita boleh nyatakan bahawa itu adalah nyaman. Jadi murid-murid perlu baca sendiri ini. Dan isi sendiri menggunakan maklumat yang telah dinyatakan di sini. Jadi murid cikgu ucapkan selamat menjawab dan semoga murid-murid sentiasa dapat menyiapkan kerja dan menghantar gambar yang telah disiapkan kepada cikgu secara WhatsApp personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.